Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab yang ke-9. Wajib bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengerjakan sesuatu amal ibadat ataupun juga taat. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya, siapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Suratul Kahfi 110. Hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan kepadanya segala ibadat dan bawaanmu. Surah Az-Zumar ayat 2. Jadi pagi ini kita bercakap masih lagi tentang menuntut ilmu. Yang pertamanya kita sebut dulu kewajipan menuntut ilmu. Dan yang kedua, kewajipan menyampaikan ilmu. Dan pagi ini tentang keikhlasan. Ikhlas dalam menuntut ilmu dan juga dalam menyampaikan ilmu. Ikhlas dalam mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang bawa hujah Al-Quran, iaitu ayat 110 surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maksudnya barang siapa yang bercita-cita, berharap untuk bertemu dengan Tuhannya di akhirat besok. Maksud bertemu dengan Allah ni, bertemu dalam keadaan Tuhan redha kita, Tuhan suka kita. Kita kena buat dua perkara. Yang pertama, falyamal amalan salihan. Kita kena kerja amalan-amalan yang soleh. Maksud amalan soleh ni iaitu apa juga perbuatan kita yang Tuhan suka, jadi amal soleh. Kalau Tuhan tak suka, tak jadi amal soleh. Kita sembahyang, Tuhan suka. Kita puasa, Tuhan suka. Kita makan, Tuhan suka. Kita masuk jamban pun Tuhan suka. Jadi dia jadi amalan yang soleh. Artinya seluruh ibadat kita buat tu berpandukan hukum syarak. Sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan Tuhan dalam ibadat tu dengan segala sesuatu. Sekutu sini syirik khafi. Syirik khafi kalau ibadat kita tu ada riya, ada ujub, ada unsur-unsur yang tak elok, itu dinamakan syirik khafi. Jadi di sini kita buat ibadat mengikut kehendak Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam keadaan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna ikhlas? Yang pertamanya kita buat tu semata-mata menjunjung perintah Allah. Yang kedua, nak membesar dan mengagungkan Allah Ta'ala. Yang tiga, nak bertaqarrub ila Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, kerana mengharapkan redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadat yang ikhlas. Jadi begitu juga kita menuntut ilmu, mengajar ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diambil surah Az-Zumar ayat 2.
Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlisan lahuddin. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya Muhammad, kami turunkan kepada kamu kitab yang sebenar, yakni Al-Quran. Fa'budillah, maka abdikanlah diri kamu kepada Allah, sembahlah Allah mukhlisan, dalam keadaan ikhlas, lahuddin, baginya semata-mata agama ini, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tajuk ini ada 5 buah hadis yang dikemukakan oleh pengarang tentang betapa pentingnya ikhlas dalam kita menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Baik, kita tengok hadis yang pertama. Riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa mempelajari satu ilmu daripada jenis-jenis ilmu yang tujuannya untuk mencapai redha Allah, keredaan Allah Ta'ala, sedang ia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapat sesuatu bahagian daripada dunia, harta benda atau pengaruh dunia, nescaya ia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini hadis yang pertama berkaitan tercelanya orang menuntut ilmu bukan kerana Allah, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, kata Nabi, man ta'allama ilman, barang siapa menuntut ilmu, menuntut ilmu, apa-apa ilmu lah, ilmu agama lah, mimma yubtagha bihi wajhullah, dia mestilah menuntut ilmu itu semata-mata mencari redha Allah, kerana wajah Allah, kerana nak membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Atau dalam arti kata lain, Imam Ghazali selalu sebut ilmu nafi', ilmu yang memberi munafaat. Apa ilmu yang memberi munafaat? Kita mengaji dia, kita nak keluar daripada makna kata alam kejahilan kepada alam pengetahuan. Aku ni jahil, aku mengaji untuk membebaskan aku daripada kejahilan. Kejahilan ni kemungkinan kita jahil bidang akidah. Bila kita jahil bidang akidah, maka iman kita tak sah. Mungkin kita jahil bidang ilmu fiqh, menyebabkan ibadat kita tidak sah. Ataupun jahil kita bidang ilmu tasawuf, sampai kita bersifat dengan sifat mazmumah, kita pun tak tahu kita sombong, kita tak tahu sombong. Tak tahu kita sombong. Kita ni riak, kita pun tak tahu kita riak. Begitu juga ujub dan sebagainya. Jadi aku mengaji, nak keluar daripada makna kata lembah kejahilan kepada ilmu pengetahuan. Jahil ni gelap. Kita nak keluar daripada gelap kepada terang. Tu. Kita menuntut kerana kita nak kenal Tuhan. Kita mengaji ilmu yang manfaat, membawa kita mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan bertambah takut kita kepada Allah. Lagi tinggi kita makrifah, lagi kuat ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaji ilmu memberi manfaat ni, kita bertambah nampak kekurangan yang ada pada kita. Oh, aku semayang tak betul, aku butuh tak betul, aku itu tak betul. Hingga kita perbaik. Kita menuntut ni kerana kita nak tahu tipu daya syaitan.
Dan syaitan tipu kita. Kan? Jadi benda-benda macam ni kita mengaji. Kan? Kerana itu. Jadi sepatutnya begitu. La yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Tetapi dia tidak menuntut ilmu kerana tu, melainkan liyusiba bihi aradan minad dunya. Dia nak mencari haban-haban dunia. Liyashtaru bihi samanan qalila. Dia nak jual ilmu dia tu dengan mendapat haban-haban dunia. Menuntut ilmu bukan kerana Allah, nak cari haban dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Besok dia tidak akan dapat bau syurga di hari kiamat. Sedangkan bau syurga ni 500 tahun perjalanan dah terbau dah wangi syurga tu. Mana dia bau pun tak dapat, apatah lagi nak masuk syurga. Jadi kita perbetulkan niat kita main mengaji. Laisal ilmi bikasratur riwayah, innamal ilmu nurun yukhsibu bil qalbi. Ilmu tu bukan dengan sebab banyak riwayat. Memang mungkin kita orang tu pandai ceramah, dia boleh sebut ayat Quran, surah apa, ayat berapa. Dia boleh sebut kitab tu, kitab apa, muka surat berapa, baris berapa pun dia boleh sebut. Bukan itu ilmu, kata ulama. Innamal ilmu nurun yukhsibu bil qalbi. Ilmu itu nur yang dituangkan oleh Allah ke dalam hati. Bila ilmu tu masuk di hati, baru nama ilmu. Takat duduk di kepala, duduk kat lidah, belum turun lagi. Belum turun lagi ke hati. Ilmu tu bila menjunam dalam hati, bercahaya hati, cahaya ilmu yang menyuluh kita daripada jalan sesat ke jalan yang betul. Oleh kerana ilmu ni tempat jatuhnya dalam hati. Sebab itu Imam Ghazali dalam kitab dia, kita boleh buka Sayyidus Salikin, adab-adab menuntut ilmu. Kita nak menuntut ilmu tu, pasang niat betul dulu. Aku mengaji ni kerana Allah, bukan tujuan yang lain. Jadi bila hati tu bersih, tuang nur, bercahaya hati. Ni macam cawan ni kan. Ni cawan. Kita nak tuang ayak dalam ni. Ayak ke, Milo ke, susu ke. Cawan kena bersih. Cawan kotor, hang tuang Milo, tak jadi kerja. Kan? Apa ni tek kucing dalam ni, ambil tuang Milo, ambil minum. Mana boleh? Tuang nak tuan. Allah Ta'ala nak tuang hati kita dengan macam-macam nur, termasuk nur ilmu. Tapi hati kita awal-awal dah menuntut bukan kerana Allah. Hati dah kotor. Nur masuk pun tak ada faedah. Jadi kerja kita bagi bersih hati. Nak abang bagi, ilmu ni hebat. Innal malaikata la tada'u ijnihataha li talibin ilmi ridhaan bima yasna. Para malaikat ni menghampakkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu. Kerana redha, suka dengan apa yang dia buat. Kita keluar pada rumah, nak main mengaji, malaikat payung kita. Kita keluar, malaikat payung sampai ke rumah kita. Pergi balik, malaikat payung. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, Nabi ibaratkan taman-taman syurga. Nabi beritahu sahabat, kamu kalau jumpa taman-taman syurga di dunia ni, kamu singgah. Sahabat tanya, apa itu taman syurga? Majlis ilmu. Kita mengaji, malaikat payung, kita balik, malaikat payung, kita main, malaikat payung. Tapi semua ni dengan niat yang ikhlas. Kalau niat tak ikhlas, tak dapat apa satu. Tak dapat apa satu. Rugi saja. Jadi, oleh kerana cahaya ilmu ni nak tuang dalam hati, hati kena bersih elok. Jangan bagi dengan niat-niat yang lain. Yahudi pandai. Oh, peringkat ni apa, SPM. Peringkat ni SDPM. Peringkat ni universiti, BA, MA, PhD. Itu semua Yahudi penyatuk. Kita masuk pondok mana ada PhD. Kita tak panggil pun Dr. Imam Ghazali. Ada Dr. Imam Ghazali, Dr. Imam Syafi'i. Dia suruh kita ni, niat kita dah jadi bukan kerana Allah.
Hampilah mak mengaji pandai-pandai, balik boleh kerja, masuk universiti, kerja belah mak susah. Awak dah pasang menuntut ilmu bukan kerana Allah. Kalau betul-betul kerana Allah, tuan, bukan ratusan ribu yang mengaji agama, balik pada Yaman, balik pada Syria, balik pada Mesir, balik UIM, balik universiti tempatan. Begitu ramai. Tapi oleh kerana niat tak betul, Islam tak boleh tegak di muka bumi Allah sampai lah ni. Pasal apa? Tak ikhlas. Rugilah. Sebab tu anak saya nak pergi mengaji luar negeri, saya kata pesan sungguh-sungguh. Pasangkan niat kerana Allah. Niat kerana dunia, rugi yang amat sangat. Apa pun tak dapat. Tu. Berbetul niat tu bagi elok-elok. Mata-mata kerana nak mencari redha Allah. Itu dia. Itu hadis yang pertama. Kita masuk hadis yang kedua, berkaitan ikhlas. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma libjariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adqalahu Allahun nar. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan bermegah-megah, menandingi alim ulama dengan ilmunya itu, atau dengan tujuan bertengkar dan bertegang urat dengan orang-orang yang jahil dengan ilmunya itu, ataupun dengan tujuan menarik dengan ilmunya itu perhatian orang ramai memujinya, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dia meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, qala, kata Nabi, man talabal ilma, siapa menuntut ilmu, liwujariya bihil ulama, supaya setanding, orang panggil dia ulama, dapat duduk dengan ulama, orang panggil dia sahibul fadilah, sahibul itu, sahibul sama, orang panggil dia tok guru, orang panggil dia apa lagi, orang panggil dia ustaz. Tujuan dia tu supaya standing dengan ulama, dapat duduk dalam majlis ulama, supaya orang panggil dia ulama. Tanda dia ni, dia suka itu kalau orang tak sebut nama dia. Umpamanya contohlah majlis, Assalamualaikum yang saya hormati Saudara Siddiq Nur, tak sebut ustaz, kita dah terasa orang. Awak tak bagi aku ustaz. Kita mengaji dengan tujuan orang panggil kita ustaz, bagi kita tok guru, panggil kita ulama. Itu tujuan dia. Auliyumariya bihis sufaha, supaya boleh bertengkar dengan orang-orang yang jahil. Pergi mengaji, balik dia peleceh orang jahil. Hang tahu apa? Hang tak mengaji. Tengok aku mengaji. Aku ada ilmu. Kamil lagi. Itu ya. Aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, supaya berpaling manusia kepada diri dia. Tujuan dia orang duk perhati kat dia. Sikit-sikit rojok dia. Sikit-sikit tanya dia. Supaya dia ni menjadi tempat rojokan, tempat perhatian. Dia nak nama. Dia panggil, makna kata hubul jah. Dia nak diri tu jah. Goh. Kalau tujuan macam tu lah. Supaya standing dengan ulama. Supaya boleh bertengkar dengan orang bodoh. Supaya orang duk tumpuk muka kat dia. 3 pasal ni dia mengaji. Apa dapat? Adkhalahullahu naro. Allah akan campak dia masuk ke dalam api neraka.
Ulama pun masuk neraka. Tambah bukan ulama. Orang semayang pun masuk neraka. Ada orang semayang masuk neraka. Kan? Ada orang semayang masuk. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wil untuk orang yang semayang. Semayangnya lalai. Semayang pun masuk neraka. Tak payah semayang. Ada orang yang tahu begitu. Kita jawab, orang semayang masuk neraka, tak semayang lagi lah masuk. Yang mengaji pun masuk neraka, tak mengaji lagi lah masuk. Jangan faham tak betul. Mengaji pun masuk neraka, habis tak sama mengaji. Itu faham tak kena. Yang kenanya, mengaji, berbetulkan niat. Semayang, cari jalan bagi, makna kita kata tak lalai lah semayang. Itu cara kita kan. Ada dua hadis menunjukkan betapa pentingnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Pesan anak-anak, Tok Guru saya pesan sidik, kalau kita cari dunia, akhirat terlepas. Tapi kita cari akhirat, dunia mai saja. Percayalah. Kita duduk rajin, kita mengajar elok, mengaji elok-elok, insya-Allah rezeki kita insya-Allah. Allah bagi, sekarang nak makan minum tu ada lah. Kaya tu tak lah kan. Tapi setakat nak makan minum tu terlepas lah insya-Allah. Jadi tuntutlah ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana yang lain. Ya, ini yang ketiga pula kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arfahu ni'amahu fa'arafaha qala ta'ala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala ta'ala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala ta'ala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala ta'ala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qariyun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun wasra'a Allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli fa utiya bihi fa'arrafahu wa ni'amahu fa'arafaha qala ta'ala fama 'alimta fiha qala ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala ta'ala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya fin nar rawa Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Ini hadis ni panjang. Cerita 3 orang masuk neraka dengan 3 sebab, dengan sebab-sebab tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala beramal. Yang pertamanya orang mati syahid.
pun masuk neraka. Yang keduanya, orang yang menuntut ilmu masuk neraka. Yang ketiganya, orang yang bersedekah pun masuk neraka. Puncanya, tak ikhlas dalam mengerjakan amal ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rugilah, getah habis masuk neraka. Habis masa mengaji pun masuk neraka. Berjuang, orang bunuh kita mati. Kita kata mati syahid. Tapi hakikatnya kita bukan mati syahid. Dicampurkan juga oleh Allah ke dalam neraka semata-mata kerana tidak ikhlas dalam kerja-kerja amalnya itu. Ini kita sama-sama baca, tengok renung hadis ni lah, masya-Allah. An Abi Hurairah. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Nabi, inna awalan nasu yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida. Jadi yang mula-mula dituai oleh Allah Ta'ala orang yang mati syahid. Dia berperang di jalan Allah Ta'ala, berperang. Dia dibunuh pada hari kiamat. Makna kata yang mula-mula dituai ni orang yang mati syahid. Ya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian Allah Ta'ala tayangkan depan muka dia nikmat-nikmat yang dia kecap sepanjang hidup dia di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dia pun memang dia ingat baliklah. Dan bagi dia begitu, bagi kesihatan, bagi harta, bagi apa, guna-guna. Qala Ta'ala, Tuhan tanya dia, fama amilta fiha, hang buat apa dengan nikmat yang aku bagi sepanjang hidup atas muka bumi yang itu ni? Qala, maka dia jawab, qataltu fika hatta istashhidtu. Aku ni, dia kata, berperang di jalanmu ya Allah, berjuang di jalanmu sehingga aku mati syahid, aku dibunuh. Qala, kata Allah, kazabta. Allah kata, hang bohong. Hang kata hang mati syahid, sebenarnya kamu berbohong. Walakinnaka, sebaliknya engkau itu, qatalta li'anna yuqala jari'un. Benarnya kamu berperang ni supaya orang sebut kamu pahlawan. Kamu berani. Macam tu jugalah kita duk ceramah, tunjuk berani kita. Aku tak heran sabar, tangkap pun tak heran. Hang tahu aku sabar. 3 kali ISA. Lock up jangan kira. Kena pukul F rayu jangan kira. Hang tahu aku sabar. Kan? Orang panggil hebat dia. Dia ceramah, tumbuk meja, terpelantin jawab tu. Hebat. Hati ni, supaya orang kata kita hebat. Mengaji tasawuf jumpa tuan-tuan. Riak ni, ada satu riak tau. Riak lepas mati. Pernah dengar tak? Riak lepas mati. Dah mati pun riak lagi. Itu riak hebat. Lagu mana? Tuan-tuan, mari kita berjuang, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jangan bimbang tuan-tuan. Walaupun kita mati besok, tetapi anak cucu kita akan puji kita. Kita dah mati. Cucu kata, apa kenal Tok Wan aku? Tok Wan aku sirik dor. Macam ni. Berani. Bila kita dah mati, jika tu kita tak ada dah. Tapi kita nak lepas kita mati, cucu kita puji kita. Itu nama riak lepas mati nama dia. Kena tuan. Tak mengaji tasawuf kena. Ya Allah. Dapat letih. Jadi kita berjuang, Allah kata kamu berjuang supaya orang panggil kamu berani. Orang gelak kamu pahlawan. Itu dia. Summa umira bihi fasuhiba alaihi. Summa umira bihi. Kemudian orang pun dah kata lagu tu. Buat lagu tu, orang kata lagu tu. Semua pakat kata, mati syahid, dia ni syurga lah. Dia mati syahid, syurga. Semua orang pakat kata lagu tu. Tu saya tu hati. Kadang-kadang orang puji kita lebih-lebih. Kita pun
dalam hati kita, memang aku tahu tu dah. Awak tak kena aku sama. Kita pun turut. Bila orang puji kita, takut. Apa yang dipuji itu tak sepadan dengan apa yang ada pada kita. Dengar cerita Imam Malik. Orang cerita apa? Imam Malik tak tidur malam pun. Dia sembahyang tahajud sepanjang malam. Benarnya dia tidur. Mana ada orang tak tidur. Tapi bila kerana cerita tu dah sampai kat dia, dia malu. Dengan orang duk puji dia lebih tu, dia rasa malu. Sampai mati, tak tidur malam. Begitu tuan kalian. Ulama-ulama dulu kan. Jadi kalau kamu bercita-cita, kamu berjuang, berjihad, supaya orang kata kamu berani, sekarang orang dah sebut kamu berani. Habis apa lagi hendak? Apa jadi? Fasuhiba ala wajihi. Kemudian Allah heret dia, malaikat heret dia. Di atas muka dia, muka tersembam ke tanah tu, diheret oleh malaikat hatta ulkhiya binnar, sehingga masuk dalam neraka. Rugi lah. Berjuang teruk-teruk, habis usia umur kita, tenaga kita, masa RM1 kita, berjuang kerana tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala, berjuang kerana supaya orang sebut kita berani. Itu dia. Ini seterusnya, yang kedua, warajulun ta'allamal ilma. Laki-laki ni orang yang belajar ilmu. Laki-laki termasuk perempuan lah ni. Wa 'allamahu. Dia mengajar ilmu. Dia belajar, membelajar. Kemudian dia mengajar, mengajar. Khairukum. Khairukum. Yang paling baik di kalangan kamu itu, kata Nabi, man ta'allamal Quran. Orang yang belajar Quran. Wa 'allumuhu. Kemudian dia mengajar pula Quran. Dia belajar, dia mengajar. Ilmu pun begitu lah. Kita belajar, kemudian kita ajak orang lain pula. Itu sebab baik manusia. Ya. Itu dia. Wa qara'al Quran. Dia pun baca Quran. Ngaji Quran, belajar Quran, mengajar Quran, baca Quran. Ya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka dia pun didatangkan di akhirat besok. Makna kata akan apa yang dibuat di dunia, nikmat-nikmat yang Tuhan bagi dekat sepanjang hidupnya di dunia dulu. Faqala ta'ala, Allah tanya dia, fama amilta fiha, hang buat apa di dunia dulu ni? Qala, dia kata, ta'allamtul ilma wa 'allamuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku mengaji, aku mengajar, aku baca Quran. Qala ta'ala, Tuhan kata, kadzabta, bohong kau. Kau pendusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Kamu ni belajar Quran, mengajak orang, mengajak ilmu, supaya orang kata kamu alimun. Kamu orang alim. Kamu ustaz. Kamu tok guru. Kamu itu. Kamu ini. Kita belajar. Kita mengajar. Supaya orang Ta'ala, supaya orang panggil kita alim. Ulama, tok guru. Macam-macam lah panggilan. Wa qara'atal Quran liyuqala huwa qariyun. Faqad qila. Itu dia. Kamu baca Quran supaya orang panggil kamu qari. Kamu hafal Quran supaya orang panggil kamu hafiz. Kita pun boleh nama kita. Siddiq Al-Hafiz. Kalau tak buat Al-Hafiz dalam kita punya poster tu, apa ni tak buat nama aku Al-Hafiz. Kita seronok orang panggil kita Al-Hafiz. Kan? Supaya orang panggil kita Hafiz. Panggil kita Khori. Itu tujuan makna kita. Kita mengaji, kita mengajar. Faqad qila, dan sesungguhnya orang dah panggil kamu.
Semua panggil kamu ustaz, panggil kamu sahibul fadilah, panggil kamu tok guru, panggil itu, panggil ini. Summa umira bihi. Kemudian apa datang perintah Allah Ta'ala ini? Fasuhiba ala wajhi hatta ulkhiya binnar. Kemudian mana diheret di atas mukanya itu dan dimasukkan, dicampurkan ke dalam api neraka. Orang baca Quran bermasuk neraka, ulama bermasuk neraka. Pasal apa? Niat tidak ikhlas. Jadi kalau sampai bawa masuk neraka ni, kita nak kata ikhlas ni benda kecil lah. Adakah ikhlas ni benda kecil? Besar sampai boleh bawa kita tak ikhlas ke dalam neraka. Dia ikhlas ni lawannya riak. Bila tak ada ikhlas, riak lah. Betul kita kena maji kitab tasawuf. Riak tu apa? Bagi kita buang riak. Bila tak ada riak, baru ikhlas boleh masuk. Selagi ada riak, ikhlas tak boleh masuk. Buang riak tu dulu. Buang riak tu dulu. Riak ni. Tengok orang kata riak ni menunjuk kat orang. Memanglah segi bahasanya riak tu ra'a, memperlihatkan. Tapi dalam Islam ni ada benda yang kita kena sorok, ada benda yang kena perlihatkan. Semayang jemaah di masjid, nak sorok lagu mana? Mari kita buat masjid di atas bukit tu, dalam hutan riba. Tak, masjid kena buat tempat lalu lalang orang ramai. Biar orang nampak. Kita pergi masjid. Bahkan disunatkan, kita main jalan ni, balik jalan lain. Biar nampak orang ramai pergi masjid tu. Itu benda diperlihat. Macam kita buat bendang, tanam padi. Zakat kena tunjuk. Letak padi tu belakang pelantak gerek tu, round kampung. Di mana tu? Bayar padi zakat. Abang kat orang satu kampung. Pasal apa? Kena tunjuk. Kalau tak tunjuk, orang kata apa buat benda boleh padi sampai 200-300 ni, zakat pun tak keluar. Timbul pergi tenang. Yang terang-terang, yang wajib, tunjuk. Yang sunat-sunat tu, bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Dia tak? Yang sunat-sunat bangkit tengah malam, tengok sengap. Jangan duk cerita kat orang, bangkit semayang tahajud. Itu sengap-sengap. Semayang fardu di masjid, kena jelas. Jadi riak ni bukan soal tunjuk tak tunjuk. Soal dia hati. Buat ibadat semata-mata kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, itu namanya riak. Kerana apa lain saja daripada Allah, semuanya riak. Bersihkan hati semata-mata kerana Allah, barulah ikhlas boleh masuk. InsyaAllah. Jadi hadis ni nak menggalakkan kita sungguh-sungguh mengaji kitab-kitab tasawuf. Dengar di mana-mana orang mengajak kitab tasawuf ni, pakat pergi dengar. Ni yang membawa kita ikhlas, insya-Allah. Dia ada ikhlas dengan kedekut. Kan? Tak ikhlas pun bahaya, kedekut pun bahaya. Buang kedekut dulu. Kita duduk kedekut, lepas tu nak ikhlas. Duit tak bagi, sedekah tak bagi, derma tak bagi, ikhlas. Ikhlas tak bagi. Mana boleh? Kena bagi dulu, baru ikhlas. Jadi buang. Kita penyakit banyak kan? Bisui ada, sakit jantung ada. Hendak pembik yang mana dulu? Kita pembeti bisui. Jantung biar biru. Jam jantung, bisui nak buat apa dah? Dia tak? Kita tumpu yang besar dulu. Apa besar? Jantung. Dan jantung dah elok semua, barulah pembeti bisui. Dia tak? Jadi, makna kata, buang kedekut dulu. Ada kita boleh derma RM1, RM2, RM3, RM4, barulah main ikhlas. Baru betul cara dah. Kan tak? Jadi pokoknya mengajilah kita tasawuf no, insya-Allah. Lagi seorang, warajulun was'allahu alaihi wa'tahu min asnafil mali kulli. Ni seorang laki-laki pula, Allah bagi dia keluasan. Hidup di dunia ni Allah bagi dia keluasan rezeki. Wa'tahu min asnafil mali kulli. Allah bagi dekat dia bahagian-bahagian, makna harta. Ini pun ada orang setengah tu dia ada payah nak dapat harta.
Tengah orang ni dipermudahkan oleh Allah untuk dia dapat harta. Meniaga pun cepat dia maju dia. Tengah orang cukup-cukup makan saja. Semua ni Allah nak bagi. Kalau kita miskin, Allah nak bagi pahala sabar. Kalau kita ni kaya, Allah nak bagi pahala sedekah. Tapi dengan syarat sedekah lah. Kan? Dia ni Allah bagi dia harta, insya-Allah. Fa'utiyabi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Bila ditayang besok di akhirat, dia ingatlah betul memang. Allah bagi aku kemudahan harta, duit banyak. Macam ada seorang arwah. Nama dia Ustaz Bushra. Duduk di Temuh, Perak. Dia guru sekolah kebangsaan dia. Guru agama sekolah kebangsaan. Masa tu di Perak, peperiksaan sekolah agama ni di bawah kelolaan Majlis Agama Islam Perak. Bukan bawah persekutuan, bawah negeri. Jadi dia tulis buku. Buku dia tu jadi tag untuk sekolah agama di Perak. Dia dapat royalty. Duit tu dia guna beli tanah. Dia beli tanah di kawasan Temuh tu. Nak jadikan cerita, tanah tu pula ada biji. Ada biji pula. Alamak. Untunglah dia, banyaklah duit dia. Penyimpan terbanyak dalam bank Bumi Putra. Dulu kan ada bank Bumi Putra. Yang paling banyak simpan situ dia. Dia tunjuk kat saya kerih. Bank bagi dia kerih Perak. Kerih Perak. Bagi dia kerih pula. Pasal dia penyimpan terbanyak. Lepas tu, bila dia pencen je, dia buat sekolah anak yatim. Darul Aitam. Sekolah anak yatim. Anak yatim dia bagi mengaji, dia bagi makan semua. Yang mana pelajaran dia, otak dia bagus, dia boleh sambung pelajaran, dia hantar pergi luar negeri. Lepas budak tu balik mengajak, kahwin semualah. Jadi ni nak ceritanya orang nak senang. Tulis buku, dapat royalty, beli tanah, tanah ada biji. Kan? Dia kehendak Allah Ta'ala. Ada orang, macam itulah kehidupan dia. Pagi makan pagi, petang makan petang. Kan? Dia ni, Tuhan bagi dia keluasan, dia dapat harta dengan mudah. Dan Allah tayang kat dia. Dan Allah tanya, Qala Ta'ala. Tuhan tanya dia, Fama amilta biha, hang buat apa dengan harta yang aku bagi semua ni? Qala, itu dia. Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyum faqa biha illa anfaqtu biha laka. Dia kata, tidaklah aku meninggalkan daripada perjuangan yang aku paling kasih, bahawa aku nafkahkan dia, melainkan aku nafkahkan harta benda aku di jalanmu, ya Allah. Jadi aku dapat harta, aku tak guna harta ni untuk jalan lain, melainkan untuk menafkahkan, untuk bersedekah, berjihad di jalan Allah. Itu dia. Qala Ta'ala, kadzabta, bohong kau. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Kau bohong, tetapi engkau bersedekah, kau infak harta benda kamu itu, supaya orang kata kat engkau, wa huwa jawadun, kamu ni pemurah, dermawan. Faqad qila, semua pakat kata, kamu tu dermawan. Hei, dia tu dermawan tu. Bagi sana, bagi sini, bagi sana, bagi sini. Apa jadi lepas tu? Summa umira bihi fatuhiba ala wajihi. Summa ulkhiya finnar. Maka diheretlah di atas mukanya itu, atas bumi, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. 3 orang, makna kata orang yang berjihad jalan Allah mati syahid pun masuk neraka. Orang yang baca Quran, ulama pun masuk neraka. Orang yang bersedekah, pun masuk neraka. Semata-mata kerana tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala dalam amal ibadatnya itu. Jadi saya mengajak diri saya, makna kata tuan-tuan semua ikhlaskan dia. Saya
Dulu saya duk ikut Tuan Guru Haji Hamid Derga. Dia buat kuliah hikam. Dia buat kuliah Minhajul Abidin. Hadis ni Imam Ghazali muatkan dalam kitabnya Minhajul Abidin dalam tajuk ikhlas. Kan? Dalam kitab tu kata, saya masih ingat sampai lah. Lepas-lepas habis, Nabi kata, Nabi tampak paha Abu Hurairah yang duduk sebelah dia. Allah, Nabi kata. Makna begitulah dahsyatnya. Begitulah makna kata, makna besarnya masalah ikhlas ni. Sehingga menyebabkan orang mati syahid pun masuk neraka. Orang yang berilmu pun masuk neraka. Orang yang bersedekah pun masuk neraka. Jadi tak boleh kita pandang ikhlas ni benda kecil. Benda besar. Wajah tu wajhalil ladzi fatara samawati wal ard. Aku hadapkan mukaku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa ikhlas kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ikhlas. Inna salati, semuanya semayang aku. Wa nusuki, ibadat aku. Wa mahyaya, urusan hidup aku. Wa mamati, urusan mati aku. Lillahi rabbil alamin. Semata-mata kerana Allah. Habis dah liput. 4 diliput semua. Semayang, ibadat, hidup, mati. Seluruh kehidupan kita, kita serahkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas kita. Ni, panjang ni ada lagi. Ada 2 lagi. Hadis seterusnya. An Abi Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Idza jama'a Allahu an-nasi li yaumil qiyamah, li yaumin la raiba fihi, nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan fal baqlu sawabahu min indi ghairillah fa inna allaha aghna syuraka'i anisyirki." Maksudnya daripada Abu Sa'id dari bin Abi Fadalah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila Allah Ta'ala menghimpunkan manusia pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada sebarang syak tentang tetap berlakunya, pada hari itu menyerulah malaikat penyeru. Siapa mempersekutukan Allah Ta'ala dengan mana-mana makhluk dalam sebarang amal yang dikerjakan kerana Allah, maka nak ia meminta pahala daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Kerana sungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sama sekali akan sebarang amal yang dipersekutukan dia dengan makhluk yang lainnya. Itu dia. Ini hadis daripada Abi Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu an. Dia kata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi aku dengar Nabi kata apa? Qala, Nabi kata, iza jama'allahu unnasa liyaumil qiyamah. Apabila dihimpunkan, Allah menghimpunkan manusia pada hari kiamat. Semua kita ni akan berhimpun di padang mahsyar pada hari kiamat. Liyaumil la raiba fi, hari yang tidak ada syak. Pasti akan datang. Kiamat pasti akan datang. Tak boleh syak. Tak boleh ragu-ragu. Kita yakin akan berlakunya kiamat. Hari itu kita akan dihimpunkan di hadapan Allah Ta'ala. Nada munadin. Maka dengarlah suara yang menyeru. Seruan yang menyeru. Ini malaikat ni. Man kana usyraka fi amalin amilahullahi ahadan. Bang siapa yang mensyirikkan, mempersekutukan amalannya itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia buat ibadat kerana sesuatu yang lain daripada Allah. Buat kerana suka orang puji, buat kerana nak dapat harta benda, nak naik pangkat, buat bukan kerana Allah. Wal yatlub sawabahu
min indi ghairillah. Bila tuntut minta pahala kepada orang yang kau syirikkan itu. Kalau kita buat ibadat kerana manusia, habis cari manusia, minta pahala kat dia. Jangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah aghna syuraka'i an syirki. Sesungguhnya Allah itu terkaya daripada makna kata syirik dipersekutukan daripada barang yang kamu persekutukan. Allah tidak boleh disyirikkan. Kalau hamba ibadat kerana orang, pergi cari kat dia. Hamba ibadat kerana pangkat, pergi cari pangkat, jangan cari Allah. Pada hari kiamat akan disuruh. Jadi orang yang buat ibadat bukan kerana Allah, dia bangkit. Kenal muka kenal. Pergilah cari. Jadi makna kata di hari kiamat besok, makna kata kita akan dibangkitkan dan akan diperjelaskan kepada orang ramai siapa sebenarnya yang ikhlas kepada Allah dan siapa yang tidak ikhlas dalam menuntut mengerjakan sebarang ibadat. Dan kita hadis yang terakhir insya-Allah. An Abi Umamah radhiyallahu an qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'un lahu fa'adaha salasa mirarin wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu summa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa bataghiya bihi wajhuhu. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Nasai. Ya, dari Abu Umamah radhiyallahu an katanya, seorang laki-laki telah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum orang yang pergi berperang untuk mencari pahala dan nama yang terpuji? Apa didapatnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya dengan bersabda, orang itu tidak beroleh sebarang pahala. Si penanya mengulangi pertanyaan 3 kali. Dan Rasulullah SAW pun tetap menjawab, orang itu tidak beroleh sebarang pahala. Akhirnya baginda bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima sebarang amal melainkan dikerjakan untuk semata-mata dengan tujuan mendapat keredaannya. Hadis Abu Daud. Ya. Ini hadis terakhir kita pagi ini daripada Umamah, Abi Umamah. Dia kata, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki mai jumpa Nabi. Faqala, lelaki itu kata, ara'aita rajulun ghaza yaltamisu ajra wa dzikra ma lahu. Seorang lelaki dia pergi ghaza, dia pergi perang. Yaltamisul ajra, dia mengharapkan balasan. Tapi dalam terjemahan ni dia kata balasan pahala, hasil daripada perjuangannya itu. Wa zikra, supaya namanya disebut. Orang sebut dia. Habis orang ni macam mana? Malahu, macam mana dia tu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, la syai'un lahu la syai'a lahu, dia tak dapat apa-apa. Apa pun tak dapat. Fa'ada salasa mirarin. Laki-laki itu tanya 3 kali soalan yang sama. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la syai'a lahu, Nabi kata tetap jawapan yang sama. Aku pi
Dia tu pergi perang kerana nak dapat pahala. Dia perang supaya namanya disebut. 3 kali Nabi jawab, tak ada apa-apa. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Inna Allah azza wa jalla, semuanya Allah azza wa jalla, la yakhbalu min amalin. Minal amali. Allah tak terima sebarang amal daripada orang yang beramal itu. Illa ma kana lahu khalisan. Melainkan dia beribadat dengan ikhlas. Wa batira bihi wajhuhu. Semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan dia terjemah tadi, dia kata pahala. Bolehkah kita buat ibadat kerana tak pahala? Kita orang awam ni biasalah kan. Tak pahala. Tapi ahli sufi bagi mereka, pahala tu pun, syurga tu pun tetap baharu. Yang kata mengharapkan wajah Allah, semata-mata mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Kita mengharap redha Allah, bila Tuhan redha, pahala bagi saja. Pahala tu dapat saja. Kita naik derja sikit. Duk pahala ni lama dah kan. Takkan duk tadika je. Apa tahu tak pahala ni apa? Pahala ni upah. Semayang dapat pahala. Mat, awak pak, anak kita tu umur 7 tahun. Baru lepas pasti. Mat pergi kedai Mat beli gula 1 kilo. Tetamu main rumah nak buat ayak. Pak bagi hang RM1. Betul tak? Betul lah kita nak bagi galakkan pada anak kita darjah 1 tu. Umur 7 tahun pergi kedai bagi RM1. Kalau anak kita balik universiti, cuti. Mat, awak pak, hampir beli gula 1 kilo, pak bagi hang RM1. Pak aku dia otak tak betul lah. Naiklah darjah tinggi sikit. Betul tak? Pangkat bawah tu nak gula-gula bagi sepenuh. Pahala, syurga. Tapi dah naik tinggi bukan kerana syurga, bukan kerana itu, bukan kerana ni, kerana Allah. Betul tak? Tok guru saya cerita. Satu orang dia kahwin. Kawan tu orang kaya. Tanah 50 hulung. Bendang 50 hulung. Anak seorang. Lepas tu pinangan dia diterima. Budak ni kan ada kerja apa? Duduk kerja kampung lah. Pak mentua dia kata, Mat, duduk dengan pak lah. Tolong pak buat bendang. Dia pun duduk lah dengan pak mentua dia. Bila buat pak mentua dia awal-awal lagi, pak mentua tak pergi bendang, dia pergi dah. Dia buat kerja, pak mentua duduk hati, tengok panggil menantu. Buat kerja yang last tunggu. Pak mentua nak bawa apa, pak tinggal kat cik bawa. Bukan bodek, ikhlas. Bodek lain. Bodek, pak mentua tak ada, tak buat lah. Pak mentua ada, baru buat tu bodek. Ikhlas ni, pak mentua ada, kan tak ada buat kerja apa semua. Pak mentua perhati, tengok. Traktor tanah. Ni, bendang, kubota kan. Kubota masa saya duduk di anak bukit dulu, serelung RM70. Lah tak tahu. 50 relung. 50 kali 70, 3,500. Pak, awak Mat, cik dah traktor dah tanah tu 50 relung, serelung 70. 50 relung 3,500. Boleh minta tak? Boleh. Kat orang lain aku bagi, takkan menantu aku tak boleh bagi. Tapi dia tak minta. Kalau aku tak tolong pak mentua, siapalah nak tolong. Dia anak lelaki pun tak ada. Aku seorang lah anak dia, menantu dia. Buat kerja dengan ikhlas. Lama satu hari pak mentua kata, Mat ni pak nak sembang sikit. Awak apa? Tak lah. Pak ni anggap hang bukan macam menantu lah. Macam anak sendiri. Kasih kat hang ni aku tak tanah abang lah. Lah ni aku dah bincang apa dengan mak hang apa semua. Esok pagi hang tak usah kerja. Tak usah pergi bendang. Awak apa? Kita pergi Al-Ustaz. Pergi pejabat tanah. Tanah dia aku nak bagi kat hang semua. Aku dengan abang hang, kami nak pergi duduk pondok.
Apa duduklah elok-elok, ada bini semua duduk elok, kami nak pergi duduk pondok. Tengok tu saya kata, ikhlas tu. Pak Mentua bagi benda tu kat kita. Kalau hendak 3,500 dia boleh bagi. Tapi kalau kita ikhlas, bendang Pak Mentua bagi tu. Maknanya tuan, kalau kita dengan Allah Ta'ala ni kita ikhlas, bukan kerana pahala, bukan kerana syurga, bukan tuan ni. Allah pahala syurga itu Allah punya, dia boleh bagi kat siapa saja. Bila dia sayang, dia kasih kepada hamba-Nya, dia bagi semua, dia bagi. Jadi oleh itu kita buatlah ibadat kita kerana Allah. Apa kerana Allah? Nombor satu sekali, menunaikan perintah Allah. Allah perintah kita kan. Yang kedua, kita nak menzahirkan ubudiyah kita kepada Allah. Nabi kata apa? Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu tu imam bagi amal. Amal tu makmum dia. Nabi ibaratkan ilmu dengan amal macam imam dengan makmum. Imam duduk depan lah kan? Makmum duduk belakang. Makmum ikut imam. Ilmu amal tu dia mesti ikut ilmu. Jadi ilmu tu kena mengaji. Pasal dia diikuti oleh amal. Kita pun mengajilah. Supaya amalan kita betul, akidah kita betul semua. Kerana kita nak menzahirkan rupa-rupa kehambaan kita kepada Allah. Seterusnya ikhlas ni menuntut taqarrub ila Allah. Nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan akhirnya nak menuntut redha dan kasih sayang Allah Ta'ala. Biar Allah sayang kita. Allah kasih kat kita. Jadi di akhir sekali saya nak bawa satu hadis. Jadi kita duduk mengaji dah. Mengaji ni dia ada dua macam. Satu dipanggil golongan full time. Sepenuh masa. Yang kedua part time. Separuh masa. Yang kata sepenuh masa ni siapa dia? Duduk pondok. Ngaji pagi sampai ke malam. Tu mengaji full time. Yang kita duduk mai kuliah duha, pergi masjid apa semua, ini part time. Tak apalah, full time pun tak apa, part time pun tak apa. Yang masalah no time. Tak ada masa sibuk. Jangan jadi macam tu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takar rabi' wala takur rabi' wa tahalluka. Jadi kamu orang alim, ada ilmu kita mengajar. Au muta'alliman, tak ada ilmu kita belajar. Paling kurang au mustami'an, kita jadi golongan mendengar. Pun jadilah. 3 ni saja. Alim, mengajar, tak ada ilmu belajar, ataupun kita menjadi orang yang mendengar. Wala takur rabi', jangan jadi golongan keempat. Ada ilmu tak mengajar, tak ada ilmu tak belajar, kamu akan binasa. Batahaluka, kamu binasa. Jadi kita ni insya-Allah lah, sama ada part time, full time, kita ahli ilmu. Sampai mati mengaji, jangan tinggal. Apa Nabi kata? Man ja'al mautu fayatlubul ilma liyuhya bihil Islam fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Siapa mati sedangkan dia tengah menuntut ilmu, niat dia tu, niat yang penting ni. Niat dia liyuhya bihil Islam. Dia mengaji untuk menghidupkan agama Islam dalam diri dia, rumah tangga dia, masyarakat negara dia. Itu niat dia. Tiba-tiba mati. Dalam duk mengaji itu, niat yang betul ni, dia mati. Tak kira lah mati sakit ke, mati aksiden ke, tak kira. Dia mati dalam keadaan dia penuntut ilmu. Dengan niat yang sahih tadi. Apa bayaran, apa balasan Allah Ta'ala? Wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Orang yang mati ni akan duduk bersama-sama Nabi dalam syurga darajatan wahidah, derajat yang satu. Satu derajat dengan para Nabi. Jadi peluang kita ada. Kita duduk main mengaji dah. Kemudian kita berbetulkan niat kita kerana Allah. Ada niat saya sebut tadi. InsyaAllah kalau kita mati, kita akan duduk setempat dengan para Rasul alaihi wassalam. Sikit cerita, 2-3 minit. Saya satu hari didatangi oleh seorang perempuan. Jauh dia main pada Kuala Lumpur, naik teksi.
Dia main dengan teksi Kuala Lumpur bersama anak dia. Dia perempuan tu umur saya ingat 50 tahun adalah. Yang anaknya umur sekitar 20-an. Dia main-main, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, ni anak saya nak mengaji. Ustaz tolong terima anak saya ni. Saya pun terimalah anak dia mengaji. Biasanya bila kita masuk sekolah ni, kita bagi borang. Isi borang tu, dalam borang tu dia ada benda masalah kesihatan. Dia ada sakit-sakit kronik ke apa kan. Supaya bila dia sakit, kita tahulah, kita boleh pergi, kita tahu latar belakang dia senang. Kita sakit, kita pergi hospital. Ada sakit apa-apa kan makcik ni budak ni? Tak ada apa semua, anak saya sihat je. Semua elok, semua. Tak apalah, dia pun balik lah. Saya kira dengan teksi ni pergi balik, 500 apa dia punya ni. Jauh Kuala Lumpur. Tinggallah anak dia. Anak dia penyengap, sengap betul. Mengaji rajin, sengap. Lebih kurang 3 bulan lepas tu, dia demam. Biasalah kita kalau demam ni, kita bagi ubat biasalah kan. Panadol lah, apa bagi dia. Esok tambah baik. Duduk demam lagi. Bawa pergi klinik. Klinik Sungai Kerak. Dekat dengan sekolah dia tu. Pergi doktor marah kami. Awak ni, dia kata, Ustaz ni, macam ni baru main kau. Awak. Tak mau cakap banyak. Dia panggil ambulans terus pergi hospital typing. Pergi typing. Kena marah saya lagi. Marah. Ni lah sekolah agama. Apa benda pula. Terus masuk buat. Masuk ayak badan. Badan bengkok. Awak pula. Doktor bagi taklimat. Dia tahu budak ni habis. Jantung, paru-paru, hati semua dah rosak. Ayak pun terima pun tak boleh dah. Allah. Apa benda pula ni? Panggil mak dia main. Tak sampai berapa hari, seminggu tak sampai. Meninggal. Bila meninggal tu sekalian, bawa ngambil mayat. Mana rumah dia? Nu, di Kuala Lumpur. Greenwood, dekat Taman Melewa. Saya pula Taman Melewa duduk pergi Kerap. Saya tahu lah jalan tu. Kami pergi iring 3 van. Apa guru pelajar besar-besar dia pergi Kuala Lumpur. Sampai Kuala Lumpur di rumah dia di Greenwood tu, orang clean. Dia tak main tengok kot jauh lah. Semua pakat tu mati kot jauh lah. Siapa pun tak main. Kami yang pergi lah urus mayat tu. Kami tidur semalam. Esok paginya kami mandikan, kami kapan. Kami bawa mayat tu pergi ke kubur. Orang masjid cuba korek liang lah. Apa dah masalah budak ni? Jadi tanda tanya. Mana tu, masa orang duduk kambih mayat tu, sebelah saya ada seorang doktor. Doktor ni nama Doktor Jenna. Saya kenal dia pasal dia selalu main kuliah saya di Kuala Lumpur. Kalau kuliah saya di Kuala Lumpur, dia selalu ada. Dia pun sembang lah. Dia kata, Ustaz, yang sakit ni pasien saya. Dia ni keluar daripada ni lah, pusat serenti, bekas serenti apa, tak lah jenis 8 ni apa benda, aku pun tak boleh tahu. Jadi saya punya tilikan saya duduk perhati, paling lama dia hidup 6 bulan. Tu saya duduk fikir macam mana nak bantu dia. Jadi saya suruh mak dia, hantar dia pergi ke Ustaz. Selain Ustaz, hadis yang saya baca tadi lah. Saya selalu baca hadis tu. Man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bil Islam. Siapa mati dalam keadaan dia tengah menuntut ilmu. Niat dia untuk menghidupkan agama Islam. Mengaji dengan niat yang macam tu. Tiba-tiba dia mati. Fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah. Antara dia dengan antara nabi-nabi duduk di syurga. Darajatan wahidah, derajat yang satu. Jadi saya tak nampak ada jalan. Saya kata, cenok kalau boleh biar dia mati tengah mengaji. Itu saya hantar tempat Ustaz tu. Oh, barulah aku faham. Jadi saya nasihat kepada semua sekali. Mengaji dah. Cuma perbetulkan niat. Semata-mata nak menghidupkan agama Allah. Apa maksud hidup agama Allah? Kita nak amal Islam dalam diri kita. Nak bela Islam. Tanda kita balik Islam, daftar pengundi jangan lupa.
Hampa ni rajin mengaji tapi balok dia daftar. Hampa daftar. Lepas tu bila mengundi, tahu kau nak pakai siapa no? Tengoklah tu guru depan. Tok guru tu parti apa? Pakai tu orang geng tok guru lah. Tu cara dia. Kan? Melawak juga, betul-betul juga. Dan akhir sekali tuan sekalian, macam biasalah ada jualan-jualan barang luar tu, cuma nak promosi. Saya ni duk amal satu jus. Nama dia Padi Herba Madu. Dia cerita dia lagu ni tu. Saya tengok dalam Facebook tu. Kawan tu dia jumpa kawan dia. Kawan dia tu sedih, nampak dia macam tak ceria. Tanya pasal apa? Dia kata, aku ni doktor kata jantung tersumbat. Jadi nak buat operation memerlukan bayaran 60,000. Mana nak cari duit? Dia monyok letih, nampak dia macam. Dia kata kawan dia tu 3 bulan tak jumpa. Satu hari dia jumpa kawan dia nampak ceria. Dia tanya, macam mana kesihatan? Alhamdulillah. Dia kata, aku ni dia kata, ada orang Pakistan bagi tahu kat aku. Pakistan bagi tahu kat dia. Dia kata kalau kita sakit jantung macam ni cara buatlah. Bahan-bahan tu. Bahan dia ada jus kurma, ada bawang putih, kemudian ada cuka apple, adalah 5-6 barang dalam tu. Lepas tu dia pun buat. Alhamdulillah bila minum amai tu dia kata alhamdulillah. Bila pergi jumpa doktor cek semua, tak payah buat operation, tak jadi buat operation. Alhamdulillah. Dia pun nampak makin ceria. Jadi kawan ni yang dengar ni dia cuba buat. Tapi makan masa dia kata sampai 4-5 jam ikut proses dia tu. Lepas tu bila dia siap, dia cuba bagi kawan-kawan yang ada masalah jantung supaya makna kata cuba beramal. Alhamdulillah. Dia pun makna kata dia bagi satu kelang untuk proses secara kelang lah. Dengan kebersihan dia, dengan sukatan yang elok semua. Lah ni tuan, saya cubalah. Saya cuba nampak pada diri saya ni, terutama segi pernafasan, segi keletihan, nampak tak itu letih macam dululah. Kita buat kerja pun dia mudah berpeluh. Ceramah pun garau, cengeng. Bila benda ni nampak elok, saya pun ambil kesimpulan, kita cuba edarkan untuk bantu pondok kita lah. Jadi kalau muslimin muslimat nak cuba bolehlah. Kita minum sehari sekali ya. 2 sudu. Minumlah insya-Allah. Peranan dia supaya melancarkan perjalanan darah. Terutama yang ada kolesterol, tersumbat tu pasal kolesterol kita tinggi. Kita makan tu mana darah kita berjalan dengan lancar. Bila darah jalan lancar, jantung kita tak payahlah pam teruk-teruk. Kalau darah tu pekat, banyak kolesterol, jadi jantung terpaksa bekerja keras. Jangan jadi macam kawan kita baru ni saya pergi Taman Sulawesi bulan lepas. Kawan kita unit aman, umur muda lagi baru 40. Dia tengok kawan-kawan naik basikal, dia pun beli basikal satu. Dia kayuh, baru pertama kali kayuh. Kayuh, lepas tu main serangan jantung. Dia pun tak tahu dia sakit jantung. Turun daripada basikal tu, panggil ambulans tak ada sampai, dia meninggal. Cek 3 saluran jantung dia tersumbat. Jadi mungkin antara kita ni, makna kata banyak di antara kita ni kita tak pernah cek, kita tak tahu kita ada masalah jantung. Jadi cubalah, insya-Allah kalau nak cuba bolehlah. Makna kata saya nampak memang Padi Herba ni saya rasa bagi diri saya lah, ahli saya tahu lah kan. Jadi mudah-mudahan siapa yang nak cuba boleh. Kita jual satu botol RM65. Kalau tuan-tuan beli online boleh juga, tapi dia RM69. Tapi saya beli banyak. Jadi samping kita boleh jual murah sikit, kemudian kita dapat untung sikit lah untuk bantu pondok kita tu lah. Siapa yang berhajat boleh lah. Tapi tak banyak, ada 6 botol ya. 6 botol. Siapa yang nak cuba boleh lah insya-Allah. Cara satu saja untuk pagi ni, saya pertegaskan lagi, tolonglah bagi niat kita betul-betul kerana Allah. Bukan dengan niat matlamat yang lain daripada keredaan Allah Ta'ala, insya-Allah.
Mudah-mudahan kita tergulung di kalangan orang yang ahli ilmu. Mudah-mudahan kita bersama-sama dengan para anbiya bersama Rasulullah SAW di akhirat besok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ad-duha duha'u wal baha baha'u wal quwwata quwwatuk wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu, Allahumma in kana fil ardi fa'akhrijuhu, wa in kana ba'idan faqaribhu, wa in kana mu'assaran fa'assirhu, wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atina ma'ataita ibadaka salihin. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah bil alamin.